Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasiha binti Syaifuddin. Saya merupakan presenter yang pertama. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Peraturan dan Undang-Undang dalam Periklanan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Amirul, Tasha, Balkis, Maisara, Nazira dan juga Idham. Okey, seterusnya saya akan menerangkan barang-barang ataupun perkara yang tidak dapat diiklankan seperti berikut. Okey, yang pertama iaitu haiwan seperti babi ataupun lebih baik kita panggil khinzir. Haiwan ini tidak boleh diiklankan di televisyen kerana akan terdapat sensitiviti di dalam kalangan masyarakat ataupun komuniti kita. Seperti kita tahu, dalam masyarakat kita kebanyakannya yang beragama Islam dan juga Melayu. Mereka ini tidak makan haiwan tersebut. Jadi ia boleh mendatangkan sensitiviti kepada penonton, kepada mereka yang bawah umur atau mereka kanak-kanak yang tidak sesuai untuk menonton iklan ini. Jadi iklan seperti ini tidak dibenarkan ataupun tidak boleh diiklankan di mana-mana medium ataupun platform kerana terdapat sensitiviti yang tinggi. Okey, poin saya yang kedua adalah minuman beralkohol ataupun bir serta barang-barang yang berkaitan dengan jenama dengannya adalah seperti Tiger, apple cider ataupun Carlsberg. Seperti kita tahu, minuman beralkohol ini akan mendatangkan keburukan yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, dia tidak baik untuk kesihatan. Selain itu, ia juga boleh memabukkan seseorang individu yang meminumnya. Selain itu, ia juga akan mendatangkan kemalangan yang tinggi dalam masyarakat kita. Seterusnya, produk ini tidak boleh diiklankan di mana-mana medium ataupun platform kerana terdapat keburukan yang lebih tinggi daripada kebaikannya. Poin saya yang ketiga ataupun akhir sekali adalah sebarang bentuk spekulasi kewangan yang bertujuan untuk mempromosikan atau minat untuk membeli saham atau stok tersebut. Okey, ini menerangkan bahawa iklan ini berbentuk manipulasi. Okey, iklan ini mempunyai risiko yang tinggi kerana ia melibatkan saham. Okey, saham ini melibatkan kewangan dan modal yang besar. Oleh itu, tidak semua individu atau masyarakat yang boleh memasuki saham ini. Jadi, iklan ini tidak sesuai dipaparkan ataupun disiarkan di medium seperti televisyen, media sosial dan lain-lain. Hal ini kerana ia boleh menyalahgunakan penyataan ataupun ia boleh mengelirukan pengguna tentang saham. Hari sekali ia melibatkan pembagian aset. Okey, pembagian aset ini hanyalah orang-orang yang tertentu ataupun hanya orang yang berkelayakan sahaja. Oleh itu, periklanan yang berbentuk kewangan atau mempromosikan sesuatu saham atau stok tidak boleh diiklankan sesuka hati kerana terdapat pelbagai persepsi ataupun spekulasi yang akan berlaku. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang any substance that is banned by the Postal Service Act 1991 atau 465 where it is intended to be deceptive and misleading. Okey, untuk bahasa Melayu di mana adalah apa-apa bahan yang dilarang oleh Akta Perkhidmatan Pos 1991 kurungan Akta 465, tetapi akta ini telah dimasukkan kepada Akta Perkhidmatan Pos 2012 kurungan Akta 741, di mana ia bertujuan untuk menipu dan mengelirukan pengguna, di mana penjual menyiarkan iklan serta promosi handphone yang canggih tetapi ia dijual pada harga yang murah ataupun harga yang tidak masuk akal. Dan apabila selesai urusan jual beli, penjual ini akan post dan hantar kepada pembeli tersebut. Tetapi apabila sampai pada pembeli mendapati kotak parcel itu hanyalah diisi dengan sebuku sabun ataupun satu biji batu saja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang notice of death, burial and burial monument. Okey, untuk bahasa Melayu adalah makluman kematian, penggemumian dan juga monumen kematian, di mana perkara ini atau poin ini lebih ke arah kepada scene, di mana kita tidak boleh menggunakan sebarang scene yang berkait atau melibatkan kematian si mati, penggemumian dan juga perkara-perkara yang melibatkan kematian, hal-hal kematian. Dan perkara ini perlu dititik beratkan demi menjaga aib
beri rasa hormat kepada si mati dan juga keluarga si mati. Seterusnya adalah message including congratulations dan juga condolence, di mana message ini berbentuk ucapan tahniah dan takziah secara individu. Dan mesej-mesej begini tidak boleh disiarkan secara meluas kerana ia mungkin melibatkan unsur-unsur yang negatif. Poin yang ketujuh ialah astrologers and fortune tellers so on, di mana ahli nujum atau tukang tilik nasib dan sebagainya dilarang untuk membuat periklanan tersebut di Malaysia. Ini kerana aktiviti atau periklanan tersebut berbentuk khurafat dan syirik. Periklanan ini jika disiarkan akan memberi kesan buruk kepada pengguna yang menonton iklan tersebut, seperti mereka akan berasa takut dan dalam masa yang sama akan mempengaruhi mereka untuk percaya dan mencuba perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ada sesetengah usahawan atau para peniaga kecil maupun besar mempercayai bahawa dengan penggunaan tangkal boleh menyebabkan mereka mendapat keuntungan yang banyak. Poin yang ke-8 ialah agency, friendship or marriage and matchmaking club, di mana agensi persahabatan atau perkahwinan dilarang untuk membuat sebarang periklanan. Ini kerana ia akan menggalakkan lagi mereka untuk mengikuti kelab tersebut dan bilangan guest tourism di Malaysia semakin bertambah. Manakala apa-apa bentuk perjudian termasuk dengan memberi tips pertaruhan dan perjudian juga dilarang untuk membuat sebarang periklanan. Hal ini kerana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram dan salah di sisi undang-undang. Jika mereka tetap membuat periklanan berbentuk perjudian, akan menyebabkan bilangan orang berjudi di negara Malaysia semakin bertambah. Poin yang ke-9 ialah labor service agencies that are not licensed, di mana agensi buruh tanpa lesen adalah dilarang untuk membuat sebarang periklanan. Apabila sesebuah agensi tidak mempunyai lesen, ia bermakna agensi tersebut ditubuhkan atau diwujudkan secara haram. Agensi ini akan memberi kesan kepada negara, di mana seperti yang kita tahu, cukai merupakan pendapatan negara. Jika agensi ini merupakan agensi yang tidak mempunyai lesen, jadi mereka tidak akan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan mereka tidak akan membuat sebarang pembayaran cukai seperti agensi yang telah berdaftar. Baiklah, adegan ataupun iklan seterusnya yang tidak dibenarkan adalah apa-apa bentuk perjudian termasuk memberi tips pertaruhan dan juga perjudian. Seterusnya, organisasi, syarikat ataupun orang persendirian yang mahu mengiklankan bagi tujuan memberi tips pertaruhan atau perjudian adalah tidak dibenarkan. Mungkin iklan seperti ini dibenarkan di negara-negara lain tetapi semestinya bukan di Malaysia yang mempunyai sebahagian besar pengganut agama Islam dan umumnya kita mengetahui bahawa perjudian dan pertaruhan adalah haram dan mendatangkan kerugian kepada diri. Adegan ataupun iklan seterusnya yang tidak dibenarkan adalah rokok dan aksesorinya. Umum mengetahui bahawa rokok ini mendatangkan kemudaratan kepada badan. Penjual-penjual juga adalah tidak digalakkan untuk menjual sesuatu yang memudaratkan. Jadi, iklan rokok tidak dibenarkan bagi tidak menggalakkan lagi pembelian rokok-rokok ini. Produk seterusnya yang tidak boleh diiklankan di dalam periklanan ialah produk lampin dewasa. Produk lampin dewasa biasanya digunakan oleh golongan warga emas ataupun mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Hal ini kerana bila kita mengiklankan produk-produk lampin dewasa di dalam televisyen misalnya, ia sedikit sebanyak akan mengganggu sensitiviti orang yang melihat iklan tersebut ataupun terutamanya kepada mereka yang memakai produk tersebut. Yang seterusnya adalah kita tidak boleh mengiklankan produk pakaian yang mempunyai perkataan-perkataan yang tidak baik. Tidak kisahlah sama ada perkataan tersebut dipaparkan di bahagian hadapan, di bahagian belakang, kiri, kanan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan. Perkataan tidak baik ni dia merangkumi perkataan-perkataan yang kurang sopan seperti carutan, perkataan yang mempunyai unsur-unsur jenayah, unsur-unsur negatif seperti
isu-isu perkauman dan sebagainya. Yang seterusnya pula adalah produk pakaian dalam. Produk pakaian dalam tidak sama sekali dibenarkan diiklankan, terutamanya di negara Malaysia. Kerana Malaysia ni merupakan antara salah satu negara Islam. Jadi bila kita nak buat iklan, kita kena tengok juga batasan-batasan yang terlibat dalam agama yang telah ditetapkan. Seterusnya, iklan yang tidak dibenarkan adalah iklan yang menunjukkan bahagian ketiak secara terang-terangan kepada penonton umum. Hal ini kita sedar penonton-penonton iklan terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Tidak kiralah mereka itu kanak-kanak, orang dewasa, remaja ataupun sebagainya. Jadi, kita perlu menjaga batasan semasa melakukan pengiklanan. Sekiranya kita sebagai seorang pengeluar produk ingin melakukan pengiklanan produk deodoran, kita boleh buat produk deodoran, boleh buat iklan produk deodoran. Tetapi jika kita perasan dekat Malaysia, dia punya peraturan yang mana kalau nak buat iklan produk deodoran ni, kita hanya boleh melakukan pengiklanan dengan menampakkan bahagian sisi saja. Maknanya tak boleh nampak secara keseluruhan, secara umum dekat penonton. Itu saja. Daripada saya, terima kasih. Seterusnya, the scene is exciting and everyone, including kissing scene, among others, scene kissing, scene disco, the scene is exciting and everyone. Ketiga elemen ini tidak sesuai untuk ditayangkan pada periklanan di Malaysia kerana penonton periklanan merupakan golongan berumur bawah 18 tahun. Iklan seperti ini sememangnya menarik tetapi berisiko tinggi untuk ditayangkan. Sebagai contoh, iklan larangan penggunaan alkohol seperti minuman keras dan adegan bercium di kalangan orang dewasa dengan berlatar belakangkan disko. Iklan seperti ini tidak sesuai untuk ditayangkan terutamanya pada golongan kanak-kanak kerana mereka akan mudah terpengaruh dengan periklanan tersebut. Ini juga akan memberi kesan negatif kepada mereka. Undang-undang periklanan di Malaysia dikawal ketat supaya iklan yang ditayangkan tidak mempunyai sebarang unsur-unsur yang negatif dan sebagainya. Saya akan membentangkan slide yang seterusnya. The use of the number one, whether in the form of numbers or word for the purpose of promoting goods or services. Penggunaan nombor satu sama ada dalam bentuk angka atau perkataan untuk tujuan mempromosikan barang dan perkhidmatan. Maksudnya kat sini mereka seperti mengklaim barang mereka adalah barang yang terbaik dari produk yang ada kat pasaran. Mereka seperti meremehkan produk yang ada dekat pasaran ni. Seterusnya, slimming products used for oral application or outside the body. Produk pelansingan yang digunakan untuk penggunaan oral atau di luar badan. Ini kerana produk pelansingan memiliki bahan kimia dan dadah steroid yang dapat memudaratkan kesihatan pengguna dia lah kalau menggunakan secara berlebihan. Slide seterusnya ialah games, fireworks and firecrackers. Bunga api dan mercun ni diharamkan di Malaysia sebab ianya bahaya dan terdapat banyak kes seperti jari putus dan melecur. Ianya sangat berbahaya untuk digunakan oleh kita lah. Poin terakhir ialah other personal belongings or sin that was decided by the ministry from time to time. Barang peribadi atau tempat kejadian lain yang diputuskan oleh kementerian dari semasa ke semasa. Contohnya seperti government property, hutan simpan adalah hak milik kerajaan. Jadi mereka perlu mendapat keizinan untuk membuat iklan di tempat itu lah. Itu sahaja, sekian, terima kasih.